Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan untuk sembang EPL, iaitu perlawanan favourite tim saya, Manchester United menentang Newcastle, yang mana MU menang 4-1 hasil jaringan 2 daripada Ronaldo, 1 daripada Bruno dan juga 1 daripada Lingard. Manakala gol Newcastle dijaringkan oleh Manquillo. Okey, pada perlawanan ni saya boleh katakan MU bermain dengan sangat baik, terutamanya di second half. Akan tetapi, ada beberapa kelemahan dan juga kekurangan yang masih lagi perlu diperbaiki oleh Manchester United dalam pelbagai aspek untuk mencabar kejuaraan EPL pada season ini. Sekiranya mereka nak lawan dengan City, mereka nak lawan dengan Chelsea, mereka nak lawan dengan Liverpool, mereka perlu perbaiki kelemahan-kelemahan ini. Kalau tak, dia akan menjadi masalah paling penting untuk MU ataupun penghalang paling penting untuk MU mencabar kejuaraan. Jadi, saya akan mulakan dengan kelemahan pasukan Manchester United. Okey, kelemahan yang pertama adalah terletak di bahagian attacking, iaitu di bahagian winger. Masalah utamanya terletak di Sancho. Yang mana kita tahu Sancho adalah seorang player yang suka dribble dan juga suka gelecek, dan banyak gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan-gerakan solo. Akan tetapi, pada perlawanan semalam, impak Sancho kepada bahagian serangan United adalah bagi saya 0%. Sebab apa? Sebab semalam, Sancho banyak cuba untuk penetrate ataupun pecahkan pertahanan Newcastle dengan buat gerakan gelecek-gelecek. Kadang-kadang tak menjadi, kadang-kadang senang dibaca, kadang-kadang senang kena intercept, kadang-kadang senang kena tackle, dan menyebabkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Sancho di bahagian kiri kebanyakannya terbantut dan tersadai begitu sahaja. Dan sebab apa benda tu boleh berlaku? Sebab yang pertama, Newcastle bermain dengan defensive line yang agak rendah, iaitu orang panggil low block. Jadi apabila Newcastle bermain dengan defensive line yang agak rendah, maka defense mereka akan lebih compact, akan lebih ramai numbers of player dalam kotak penalti untuk menghalang gerakan-gerakan daripada Manchester United di final third ataupun penalty area pasukan Newcastle. Jadi, player seperti Sancho yang suka gelecek, yang suka dribble dan sebagainya, maka akan menjadi kesusahan kepada beliau untuk buat something bagi pasukan MU. Sebab apa? Sebab pemain-pemain pertahanan Newcastle akan cepat untuk pastikan yang Sancho tak boleh nak gelecek. Mereka akan tutup space, mereka tak akan bagi ruang kepada Sancho untuk penetrate mereka punya pertahanan dan sebagainya. Jadi, sepatutnya pada perlawanan semalam, Sancho perlu lebih bermain sebagai direct, iaitu Sancho perlu untuk release bola tu lebih awal. Sama ada dia buat crossing, bila dapat bola dia crossing mencari CR, dah ada CR jadi target man. Kenapa tak gunakan peluang yang ada tuan? Sancho dapat bola, sama ada dia buat crossing ataupun dia supply bola ke dalam kotak penalti dengan lebih banyak. Dia perlu deliver bola dengan lebih banyak. Sebab apa? Sebab defense Newcastle ni main defensive line yang agak rendah dan memang akan compact ketika mereka diserang. Kalau nak gelecek sampai ke sudah, maka tak akan boleh memberi apa-apa kesan kepada pertahanan mereka. Itu yang pertama tentang kelemahan pasukan Manchester United di bahagian winger, terutamanya bahagian Sancho. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kelemahan MU adalah apabila mereka tidak mempunyai proper defensive midfielder, iaitu pemain pertahanan tengah. Yang mana kita tahu pada perlawanan semalam, Ole meletakkan Pogba dan juga Matic untuk bermain sebagai double pivot. Akan tetapi, double pivot Matic dan juga Pogba ni, dia nampaknya mereka berdua ni suka untuk involve ataupun melibatkan diri ketika pasukan MU melakukan build up dan ketika melakukan serangan. Akan tetapi, ketika MU di counter, Pogba dan juga Matic tidak mampu untuk melakukan tugas bertahan dengan sangat baik di bahagian tengah. Kita boleh tengok Saint-Maximin dan juga Almiron, berapa kali mereka berjaya untuk penetrate bahagian tengah MU dengan secara counter. Sebab apa? Sebab Pogba dan juga Matic tak mampu untuk menjalankan tugas sebagai defensive midfielder dengan sangat-sangat baik. In term of defense, mereka berdua ni memang nampak tak boleh nak bertahan. Tetapi in term of attacking, daripada segi menyerang,
Pogba dan juga Matic sangat-sangat bagus. Yang mana Pogba berfokuskan kepada bahagian tengah kanan dan juga Matic di bahagian tengah kiri. Tetapi benda ni akan menjadi masalah sekiranya MU berjumpa dengan kelab yang laju dan juga main counter attack dengan sangat-sangat laju seperti Aston Villa. Kita boleh tengok Aston Villa punya pressing dan sebagainya memang berbahaya. Berjumpa dengan City, berjumpa dengan Chelsea, yang mana pemain-pemain hadapan mereka sangat-sangat laju. Jadi MU akan mempunyai masalah di bahagian DMF, iaitu defensive midfielder, sebab mereka tak ada proper DMF yang boleh bermain secara bertahan ataupun membendung asalkan player-player lawan ketika mereka di counter. Sebagai contoh saya bagi England bermain dengan double pivot, iaitu Calvin Phillips dan juga Declan Rice. Yang mana Declan Rice akan more to defending dan juga Calvin Phillips akan untuk cover bahagian menyerang dan juga bahagian bertahan. Jadi kita akan tengok kestabilan, stability ada kat situ. Kalau England kena counter, mereka ada Declan Rice yang boleh diharapkan. Tetapi untuk MU punya double pivot, Pogba dan juga Matic, stability tu tak ada. Dua-dua tu memang eager nak attack sahaja. Tetapi untuk defend, mereka agak loy. Sebagai contoh saya bagi, gol penyamaan daripada Newcastle adalah berpunca disebabkan Pogba dan juga Matic join attack. Maka ketika MU kena counter, Maguire terpaksa cover tempat Matic dan Pogba, lalu buat tindakan tackle tak kena, tackle Almiron tak kena, and then Almiron berjaya beat Maguire. Luke Shaw terpaksa untuk naik cover posisi Maguire. Jadi tempat Luke Shaw kosong. Bila Luke Shaw kosong, Almiron boleh beat Maguire dan Luke Shaw, passing kat dekat Saint Maximin, dan Manquillo berada dalam kedudukan kosong. Sebab apa? Sebab Luke Shaw tak berada di tempat dia, sebab dia kena cover tempat Maguire kena cover tempat Matic dan Pogba. Jadi itu kelemahan MU yang kedua. Dan disebabkan main double pivot ni juga, Pogba punya creativity dan juga dia punya kebebasan di bahagian tengah juga hilang. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat pada game yang pertama MU lawan Leeds, bagaimana Pogba bermain sebagai free roamer. Apabila Pogba bermain sebagai free roamer, memang beliau mampu untuk menjalankan tugas tu dengan sangat baik. Dia punya passing, dia punya vision dan sebagainya. Akan tetapi, walaupun kreativiti dan juga kebebasan Pogba terbatas pada perlawanan semalam, still Pogba boleh involve dengan dua gerakan daripada pasukan Manchester United untuk menghasilkan 2 assist kepada MU. Jadi itu dua kelemahan yang paling ketara lah untuk pasukan Manchester United. Sancho dan juga double pivot, iaitu mereka tak ada seorang proper ataupun seorang defensive midfielder yang mampu jalankan tugas untuk bertahan dengan baik, seperti Declan Rice, N'Golo Kante dan sebagainya. Rodri untuk MC. Okey, kita masuk apa yang saya suka tentang MU. Untuk MU, apa yang saya suka adalah dengan adanya CR lah. Tak payah cakap banyak. CR ni, sebab apa dia penting dalam sistem MU? Satu, kita boleh tengok dia punya insting. Walaupun gol pertama adalah gol tempat, tetapi tak semua orang boleh buah gol macam tu. Werner tak boleh buah, Torres tak boleh buah, Sterling pun tak boleh buah gol macam tu kan. Jadi, sebagai seorang striker yang mempunyai insting killer ataupun naluri pembunuh, memang sesuai dengan corak permainan MU. Dan yang kedua, apa yang saya suka tentang CR ni adalah mengenai position. Kita boleh tengok gol kedua, bagaimana beliau berada dalam kedudukan di antara dua defend Newcastle. Jadi Luke Shaw kat situ dia nampak ruang kosong. Pandai untuk CR ni, dia tarik player-player Newcastle untuk buat something. Jadi bila CR ni dah tarik defend Newcastle untuk follow dia, maka ada 2 player ataupun 3 player, sama ada mereka ni pick up, mereka nak jaga CR ke, mereka nak praising Luke Shaw. Last kali mereka tak praising Luke Shaw, mereka tak jaga CR, mereka biarkan CR dalam kedudukan kosong. Luke Shaw through, CR dengan tak ada angle, tak ada sudut gol tu, dia shoot masuk celah kangkang goalkeeper. Itu antara kelebihan yang ada pada CR. Yang kedua, apa yang saya suka tentang MU adalah mengenai bagaimana mereka apabila kemasukan Lingard. Kemasukan Lingard menggantikan Sancho adalah satu perubahan yang sangat bijak dan juga sangat baik daripada Ole. Yang mana apabila Lingard masuk, barulah kita nampak yang MU punya winger kiri ni lebih function. Sebab apa? Sebab Sancho tadi asyik dribble, asyik dapat bola dia nak gelecek dan sebagainya. Tetapi Lingard ni, dia masuk, dia buat apa yang Sancho tak buat, iaitu dia buat diagonal run, dia lari sana sini, kanan kiri, depan belakang, tengah tepi dan sebagainya. Yang kedua, dia praising
defender Newcastle untuk memastikan Newcastle punya defense buat mistake. Yang ketiga, dia pandai untuk off-ball movement, iaitu pergerakan tanpa bola beliau. Yang mana kita boleh lihat bagaimana pergerakan tanpa bola dilakukan oleh Lingard dan dia punya reaction untuk gol yang keempat bagi Manchester United kan. Jadi benda tu bagus lah. Lingard memang sesuai. Dia mampu untuk menggerakkan dan juga menggalaskan tugas yang Sancho tak mampu nak buat, dia berjaya buat pada game semalam. Itu yang saya suka untuk MU. Jadi secara overallnya MU perlu perbaiki kelemahan tadi, terutamanya di defensive midfielder, untuk ada proper DMF sekiranya mereka ingin cabar kejuaraan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.